Okey. Okey, sengaja saya scan kertas ni, muka surat 33 kalau kamu boleh lihat, 33 ada, 34 dan 35 saya tak masukkan Okey, sebab 34, 35 pengiraan. Okey, tak apa, kita bincang dulu tentang gerakan jatuh bebas. Okey, semua dapat lihat Okey, gerakan jatuh bebas, benda ni kita dah bincang dalam suatu video. Kalau kamu ingat, video bagaimana bulu dan juga satu bola bowling jatuh. Okey, penceritaan dia sama macam ini. So, boleh baca sendiri. Okey. Apa yang saya nak tekankan yang warna biru ni Suatu objek yang jatuh di bawah daya tarikan graviti tanpa pengaruh daya-daya luar seperti rintangan udara dikatakan sebagai jatuh secara bebas atau jatuh bebas. Okey, ini penting. So, jatuh bebas maksud dia tidak ada pengaruh daya-daya luar. Yang dipengaruhi adalah pecutan graviti. Okey, so dia mengikut pecutan graviti. Nilai pecutan graviti tidak bergantung kepada bentuk dan jisim objek yang jatuh. Okey, boleh? So, ini je lah yang penting. Yang atas ni semua penerangan tentang bagaimana kita nak buat eksperimen. Okey, boleh? Okey, kita terus pergi kepada muka surat 36. 36, boleh tengok terus inersia. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak siapa-siapa yang tak faham gerakan jatuh bebas? Boleh tanya. Rasa tak ada masalah Okey, kita terus kepada muka surat seterusnya, 36. Okey, inersia. 36. Okey, inersia. Inersia merupakan sifat semula jadi bagi suatu objek cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun atau keadaan bergerak. Cuba fahamkan ayat ni. Inersia merupakan sifat semula jadi. Sifat semula jadi So, inersia ni dia bukannya suatu kuantiti fizik. Itu yang penting. Inersia bukannya suatu kuantiti fizik. Kita tak boleh nak kelaskan dia dari segi unit dia, daya ke berapa, tak boleh. Sebab inersia ni adalah sifat semula jadi. So, kalau ada pernah keluar soalan, apakah antara berikut manakah bukan kuantiti fizik? Dia beritahulah laju, pecutan apa semua, inersia bukannya suatu kuantiti fizik. Mungkin ingat So, dia cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun atau keadaan bergerak. Okey, contoh situasi pertama. Kita lihat sama-sama contoh situasi pertama. Rajah 2.43 menunjukkan sekeping duit shilling 50 sen diletakkan di atas sekeping cardboard yang terletak di atas sebuah gelas. Apabila cardboard itu disentap secara ufuk, duit shilling itu terjatuh ke dalam gelas. Okey, cuba fahamkan ayat ni. Okey, apa yang dia nak bandingkan adalah apabila kamu tarik secara perlahan, duit itu akan mengikut cardboard. Betul tak? Itu normal, itu normal. Bila kita tarik secara perlahan, duit itu akan mengikut cardboard. So dia takkan jatuh ke dalam gelas. Tapi bila kita tarik dengan sentap tu maksud dia laju tarik dengan laju. Tarik dengan sentap, dia akan jatuh ke bawah. Dengan kata lain, duit shilling tu nak mengekalkan keadaan dia dekat kawasan itu juga. Bila kita tarik dengan pantas ataupun sentap. Okey. Inersia duit shilling itu menentang perubahan keadaan asalnya. Keadaan asalnya macam mana? Dekat atas cardboard tu di kedudukan yang sama. Iaitu dalam keadaan pegun. So dia pegun. Kita menentang dia daripada bergerak dalam keadaan pegun. Itu maksud dia. So ini adalah eksperimen menunjukkan inersia. Okay. Seterusnya, kita lihat situasi nombor 2. Buku di tengah pada satu tindihan disentap. Buku yang lain di atasnya akan jatuh ke bawah. Okey, ini biasa kita boleh buat. Okay, bila kita tarik sentap, buku yang 3 ke atasnya akan jatuh ke bawah. Tapi kalau kita tarik secara perlahan, kita tak sentap dia akan ikut kamu yang tarikan tangan tu. Okey, situasi 1 dan situasi 2. Siapa yang tak faham boleh tanya sekarang.
Boleh? Saya bagi peluang masa. Sebab yang ni kita nak bincang tentang konsep So kamu kena faham kat mana inersia tu. Inersia tu berlaku bila kalau kita tarik secara perlahan, dia akan ikut. Tapi kalau kita tarik sentap, dia akan mengekalkan keadaan asal dia. Boleh? Cikgu saya tak faham yang situasi satu yang kereta tu. Situasi satu. Okey, ni belum. Kita bincang sekarang situasi 1 dan 2 untuk buku dan shilling. Okey, boleh? Boleh tak? Okey. Okey, Okey, sekarang kita masuk kepada situasi satu kereta. Okey. Apa beza antara dua ni? Yang pertama, keadaan asal objek yang pegun. Ni pegun Okey, yang kedua pula, keadaan asal objek yang bergerak. So, dia bergerak. Dia bergerak. Kita lihat sama-sama. Cakap tadi dia tak faham tentang kereta ni. Apabila sebuah kereta bergerak, penumpang dalam kereta itu juga bergerak bersama-sama. Apabila kereta itu diberhentikan dengan tiba-tiba, penumpang di dalamnya akan terhumban ke hadapan. Inersia penumpang itu menentang perubahan keadaan asalnya, iaitu keadaan bergerak. Dengan itu, penumpang itu meneruskan gerakannya ke hadapan. Okey. Kalau kamu tak faham tentang situasi ini, saya bagi satu contoh yang biasa kamu buat adalah bila naik bas. Bila naik bas Okey, Cik pernah naik bas tak? Ya. Okey. Bila kamu naik bas, bila dah lah kamu seorang lelaki yang tak berapa handsome, maka kamu tak dapatlah tempat duduk berbanding dengan perempuan yang cantik, contohnya lah. So kamu kena berdiri. Saya nak terangkan kenapa kamu kena berdiri. Okey, bila kita berdiri, bila kamu berdiri, kamu dalam bas, naik bas, lepas tu berdiri, kamu pegang dekat pemegang tu, kamu tunggu bas itu bergerak. Keadaan kamu berdiri tegak, betul? Okey, so bas itu mula bergerak. Bila bas itu mula bergerak, kamu akan ke mana? Ke belakang ke depan? Cik Hok, ke depan ke belakang? Depan. Okey lagi, kamu sedang berdiri, kamu pegang, naik bas, bas itu bergerak ke depan. Apa keadaan awak? Ke depan juga ke? Belakang. Macam tak pernah naik bas Cuba Tak ingat perasan balik. cikgu. Tak perasan. Okey, siapa yang perasan dekat sini? Ini menarik ni. Naik bas, mestilah kamu semua pernah naik bas. Okey, saya nak tanya siapa yang boleh jawab. Chin Lu, you Chin Lu daripada form 4. Okey, kalau kamu naik bas, bila bas itu mula bergerak, kamu akan ke belakang ke depan? Tak boleh jawab juga, you Chin Lu. Louis Lim? Depan. Ke depan juga? Ke depan juga menarik. Okey, menarik ni semua orang-orang yang biasa naik bas ni. Louis Lim dia Sebab biasa. orang biasanya duduk saja, tak ada berdiri. Oh, tak ada berdiri. Kira handsome lah sebab tu duduk. Okey, nanti. Ada siapa yang boleh jawab selain daripada dua orang ni? Fazura? Ke belakang. Ke belakang. Fazura kata ke belakang. Louis Lim kata ke depan. Siapa lagi? Ashura? Belakang. Ke belakang. Okey, bagi yang biasa naik bas, situasinya bila bas itu bergerak, kamu akan rasa ke belakang. Kenapa ke belakang? Okey. Bila kamu berdiri tegak, bas nak bergerak ke sana, contoh ke sana kamu akan ke belakang. Kenapa? Sebab bas itu bergerak ke sana, keadaan kamu asalnya pegun, tegak. Bas bergerak ke sana, kamu nak kekalkan badan awak tegak, maka kamu akan ke belakang. Faham Ini badan awak tegak, bas pergi ke sana, so kamu nak kekalkan ni, kamu akan ke belakang. Ke belakang. Maksudnya kalau bas yang bergerak ke depan, maksudnya badan awak akan ke belakang berlawan dengan dia. Ya, betul. Boleh Okey, sekarang. Bas itu sedang bergerak, ada pelajar tekan loceng. So, bas itu akan berhenti. Bagaimana keadaan awak? Ke depan ke belakang? Cahok sekali lagi. Cikgu ulang. Bas itu nak berhenti, ada pelajar tekan loceng. Dia nak berhenti So, bas itu nak berhenti. Bila nak berhenti, dia tekan brake. Lepas tu dia berhenti. Badan awak ke mana? Ke depan ke belakang? Depan. Ke depan Ke depan ke belakang?
Fazrah? Depan. Depan. Ashura? Depan. Depan. Betul Okey, sekarang ini badan awak dia sedang bergerak. Lepas tu dia berhenti. Awak nak kekalkan keadaan dia bergerak, kamu akan ke depan. Sebab kamu nak kekalkan keadaan bergerak. Faham? Okey, sekali lagi saya ulang Bila bas itu mula bergerak, maksud dia tidak bergerak, dia mula bergerak, dia nak ke depan, badan awak tegak. So, awak akan ke belakang sebab awak nak kekalkan keadaan inersia dia ke belakang. Tapi bila bas itu sudah bergerak, badan awak sebenarnya ke depan. Naik ke depan ni, ke depan. Bila dia berhenti, badan awak masih nak kekalkan ke depan, maka kamu akan ke depan. Okey, sampai situ faham tak, Syahab? Bas tadi, yang berhenti tu, okey. yang berhenti tu tak faham. Yang berhenti tak faham. Okey, sekali lagi Okey. Sedang bas sedang bergerak. Badan awak memang awak berdiri tegak. Tapi sebenarnya badan awak sedang bergerak ke depan. Sifat awak nak ke depan. Bila dia berhenti, dia pegun, badan awak masih lagi nak ke depan, maka awak akan ke depan. Faham? Dia ke depan. Sebab kamu masih lagi nak bergerak tapi suruh berhenti, maka badan awak ke depan. Okey. Okey, so kita lihat balik tadi cerita yang tadi. Apabila sebuah kereta bergerak, penumpang dalam kereta itu juga bergerak bersama-sama. Macam dalam bas tadi, dia bergerak bersama-sama. Apabila kereta itu diberhentikan dengan tiba-tiba, penumpang di dalamnya akan terhubung ke depan. Sebab dia sedang bergerak ke depan. So, bila brake, badan awak akan ke depan. Inersia penumpang akan menentang perubahan keadaan asalnya, iaitu keadaan bergerak. So, penumpang itu akan meneruskan gerakannya ke hadapan. Okay, sampai sini Syahab faham tak? Sikit. Okay. So, situasi dia sama macam kita naik bas tadi. Awak bayangkan awak naik bas. Itu kelebihan fizik. Bila kamu dapat macam ini, konsep macam ini, kamu kena bandingkan dengan apa yang awak buat setiap hari. Bila Yang ketiga tu tak faham. Okey, yang ketiga inersia penumpang itu menentang perubahan keadaan asalnya, iaitu keadaan bergerak. Okey, kita tumpukan pada ayat pertama Inersia penumpang itu menentang. Okey, penumpang itu sedang bergerak ke depan. Betul? Sedang bergerak ke depan. So dia nak bergerak ke depan, tapi alih-alih kereta itu berhenti. Bila alih-alih kereta itu berhenti, kamu masih lagi nak ke depan. So itulah maksud dia, menentang perubahan keadaan asalnya. Keadaan asalnya apa dia? Sedang bergerak. Keadaan bergerak. Menentang perubahan keadaan asalnya, iaitu menentang keadaan dia bergerak. Sebab tu dia akan ke depan. Okey, dengan itu penumpang itu meneruskan gerakannya ke hadapan. Cuba fahamkan balik, Syahab. Bandingkan dengan bas tadi. Boleh? Okey, tak apa Syahab. Kalau kamu tak faham juga, nanti esok pagi-pagi naik bas. Naik bas, walaupun bas tu kosong, awak berdiri je. Macam gila pula orang driver bas tengok, kenapa pelajar seorang ni kan berdiri je, tak nak duduk kan. Okey. Buat eksperimen. Okey, boleh Okey. Nanti jap. Saya lebih suka kalau kita buat sampel lah menarik. Untuk menjawab soalan ni mungkin Syahab tak nampak. Nanti jap saya ambil bahan-bahan untuk eksperimen. Sebab dia tak nampak lagi, kesian dia. Esok pagi-pagi nak pergi cari bas pula Okey, kita buat eksperimen sekejap, sediakan bahan. Okey, kamu nampak atau tak? Okey, ini kereta Okey, tak tahu kamu nampak ke tak? Syahab nampak tak? Kat tangan saya apa? Okey. Okey, kamu boleh buat macam ni. Di atas ni ada satu Lego.
Saya padamkan latar belakang. Sekejap Okey. Ini kereta latar belakang, okey. Okey, kamu boleh test macam ni kat rumah, tak kisahlah kamu guna pemadam ke guna apa, ambil kereta Hot Wheel ke apa pun yang beroda, so boleh bergerak. So, Syahab boleh test kat rumah Okay. Kamu buat macam ni, bila kamu jalankan depan, kamu langgarkan ke dinding. Bila langgar ke dinding, apa berlaku pada Lego ni? Dia akan ke Dia akan bergerak ke bergerak ke depan. depan Konsep sama macam pemandu tadi. Pemandu kat dalam kereta ni. Bila kamu langgar dinding, kamu berhenti, kereta ni berhenti, dia akan ke depan. Faham tak, Syahab? Okay. Ini langgar dinding. Dia ke depan. Okey? Okey, sekarang. Kereta ni pegun, kamu letak atas lantai pegun. Kamu tolak dengan laju. Tekan kan. Lego tu akan ke belakang. Sama tak dengan tadi penumpang tadi. Kamu tolak dengan laju, Lego ni akan ke belakang. Sebab dia nak kekalkan, Lego tu nak mengekalkan keadaan asalnya, iaitu pegun. Okey, itu bila kamu ketuk ke depan. Bila dia langgar dinding, Lego tu sedang bergerak kan? Sedang bergerak. So, langgar dinding, Lego tu nak mengekalkan keadaan asalnya. So, dia ke depan. Boleh? Okay. Itulah konsep dia. Senang faham Okey, ada soalan lagi? Okey, tak ada, kita tengok balik pada gambar tadi. Okey, situasi 2. Ini sos tomato ni perkara biasa kita buat dekat kedai. Bila kita tak boleh nak keluarkan sos tu, kita ketuk dia daripada belakang, ataupun kita, ni kaedah yang biasa kita ketuk belakang Ini kaedah yang kedua, kita gerakkan dia, lepas tu kita berhentikan botol itu. So sos itu akan terkeluar. Konsep yang digunakan adalah konsep inersia. Cuma tak adalah mak awak cakap, ni keluarkan sos gunakan cara inersia. Memang tak adalah ayat macam tu. So kamu tahulah konsep dia adalah inersia. So lepas ni kalau adik-beradik tanya nak keluarkan sos dah habis, gunakanlah konsep, ini kaedah inersia sambil menerangkan apakah itu inersia. Kamu boleh terangkan. Boleh? So ada masalah situasi 2? Faham. Tak faham? Faham. Faham konsep dia sama, senang saja. So kita dah masuk inersia, kita pergi ke next page 35. Next page 37 Okey. Okey, ni eksperimen. Saya sengaja highlightkan bahagian eksperimen ini. Sebelum tu kita lihat situ hubungan antara jisim dan inersia. Jisim suatu objek ialah amount atau kuantiti jirim yang terdapat dalam objek itu. Jisim suatu objek bergantung kepada bilangan dan jenis atom dalam objek itu. Ini jisim Okey, tak apa, kita lihat pada eksperimen ni. Menyiasat hubungan antara jisim dan inersia. Okay, apa yang digunakan dalam eksperimen ni adalah gergaji besi diikat dengan apit G, letak satu tanah liat ataupun plastisin. Lepas tu digerakkan dia, digoyangkan dia Kita baca sama-sama. Semakin hipotesis, semakin besar jisim, semakin besar inersia dia. Yang dimanusiakan jisim bergerak balas inersia dimalahkan panjang bilah yang digunakan. So ini dimalahkan iaitu panjang bilah. So maksud dia kedudukan plastisin mestilah sama antara satu sama lain. Okay? So tempoh ayunan bilangan ini menunjukkan inersia. Semakin besar tempoh ayunan bermakna semakin besar inersia. Tengok ayat ni penting-penting Yang penting semakin besar tempoh ayunan. Kamu tahu ayunan dia akan bergerak tingpung bergerak So ayunan, so semakin besar dia punya ayunan dia, semakin besar inersia dia. So yang penting alat dalam radas bahan ni adalah jam randik. Jam randik penting. Okay, kita tak dapat buat eksperimen ni sebab kelas 5A dah 2 kali kena kuarantin. So saya tak beranilah untuk buat apa-apa eksperimen. Walaupun sebenarnya kamu kena banyak eksperimen untuk fizik. Okay. So kita belajar secara maya je lah. Okay, kaedah. Sebuah neraca inersia disediakan seperti dalam belajar 2.47. Okay, cuba fahamkan. Okay, ni apit G. Bila gergaji itu diapit secara mengufuk dan ketat, seketul pasin 30 gram. Okay. Dia akan diulang dengan 30, 40, 50, 60, 70 gram. So maksud dia jisim semakin bertambah.
Ingat, jarak dia mesti sama dimalakan. Panjang bilah gergaji digunakan. Maksudnya panjang dia mesti dimalakan, mesti sama. Okey, seterusnya kita buat ayunan 10 ayunan lengkap. Apa maksud 10 ayunan lengkap? Maksudnya kita kita ayunkan dia, kita kira ayunan pertama 1, 2, 3, 4 sampai 10 dengan catat masa. Sampai 10. Mula daripada kita ayun 1 tu, kita tekan on, jam berandik, lepas tu kita biar dia sampai 10 kali, lepas tu kita tekan sekali lagi untuk tengok berapakah masa yang diperlukan. So, graf tempoh lawan jisim beban dilukiskan. Itulah tempoh. Tempoh tu masa. Masa lawan jisim. Okey, lihat sini. Okey. Apa maksudnya ni? Okey, dia ambil dua bacaan. Bacaan pertama, bacaan kedua. Bacaan pertama, yang kedua dia cari purata. Okey. Kalau kita buat satu bacaan pun boleh. Tapi untuk lebih jitu, dia ambil dua bacaan. Maksud dia yang ini pertama dia ambil 30 gram ni, dia ambil 10 kali bacaan, lepas tu dia stop. Lepas tu dia buat sekali lagi 10 kali ayunan, dia stop, dia kira purata. Tahu purata maksud dia tambah ini bagi dengan 2. Okey, sini purata untuk 10 ayunan. So, satu ayunan sama dengan 4.1 ni dibagikan dengan 10. Okey, dapatlah jawapan dia ini. Okey, sampai di sini untuk langkah kerja eksperimen ini. Siapa yang tak faham boleh tanya sekarang. Apa kaitan dengan inersia? Okey, apa kaitan inersia? Sebab kita lihat sini, kalau kita nak tengok kaitan dia, kita akan tengok pada inference dia. Inference dia adalah inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim. Okey, so kaitan inersia adalah jisim. Sebab itu jisim dia bertambah 30-40. Dia nak tengok inersia dia kita tengok pada ayunan dia, tempoh yang diperlukan. Semakin lama ayunan dia tu, maksud dia inersia dia semakin besar. Okey, itulah tujuan untuk eksperimen ni. Nak menunjukkan ada hubung kait antara inersia dengan jisim. Okey. Okey, ingat saya kata tadi, inersia tu sendiri kita tak dapat nak buktikan, tapi kita tahu ada kaitan dia dengan ayunan dan masa. Boleh? Sebab inersia dia tak ada unit. Tapi kamu tahu, jisim besar, inersia lagi besar. Katakanlah lori dengan kereta kancil. Okay, lori yang membawa muatan berat besi dengan kereta kancil sedang berjalan di kawasan tonggang pecah, yang mana tonggang pecah ada traffic light. Tiba-tiba traffic light tonggang pecah tak betul, daripada hijau terus kepada merah, tak ada kuning. So dengan automatiknya lori dengan kancil ni dua-dua berhenti. So agak-agak kamu mana yang berhenti terus pegun? Mana yang dahulu, kancil ataupun lori? Mana satu cahok? Kancil ke lori? Lori. Berhenti dalam tempoh yang sekejap. Lori. Wow. Kancil. Awak naik basikal dengan awak naik motosikal. Awak bawa laju. Kalau awak tekan brake, mana yang berhenti dulu? Mestilah basikal sebab dia ringan. Betul tak, Cahok? Okey. Begitu juga kancil dengan lori. Kancil dengan lori, kalau kancil dia brake terus berhenti. Tapi kalau lori brake, dia nak berhenti, dia ambil masa yang lama. So bila ambil masa yang lama, maksud dia inersia dia besar. Kenapa inersia dia besar? Sebab jisim dia besar. Itu konsep dia. Itu konsep dalam real life. Tapi dalam kita nak buat eksperimen, inilah eksperimennya. Kita nak tunjukkan kepada bukti. Ini bukti dia. Inersia tu kita tak dapat nak bagi unit. Tapi kita dapat tahu inersia tu tinggi kerana ada jisim. Boleh, Cahok? Ya. Okey, so kita terus pada keputusan eksperimen. Okey, ni keputusan eksperimen kau boleh baca sendiri. Dari graf tempoh jisim yang dilukis dapati bahawa semakin besar jisim beban, semakin besar tempoh ayunan. Okey, ini kesimpulan yang boleh baca sendiri. Okey, seterusnya hukum gerakan Newton pertama. Apa kaitan? Yang tadi inersia berkait dengan jisim. Yang ini inersia pula berkait dengan hukum Newton pertama.
Hukum gerakan Newton pertama nyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu dalam keadaan pegun atau dalam keadaan gerakan dengan hal laju seragam jika tiada daya luar bertindak ke atas objek itu. Okey, ini dalam gerakan pertama ini kena hafal sebab kita ada 3 hukum gerakan Newton. Ini baru yang pertama. Sampai bab yang form 5 nanti dah masuk ke hukum gerakan yang ketiga. Okey, seterusnya 37. Kita lihat muka surat 37. Okey, ini contoh-contoh inersia. Okey, boleh baca sendiri. Ada yang tak faham? Ada yang dah baca belum? Ada yang tak faham tak? Mana yang tak faham? Kita nak kejar masa ni. Dahan kod digerakkan dengan cepat, buah jambu akan jatuh, pelanggaran kereta, kertas tisu, lori. Ni lori yang kita bincang tadi itulah. Mesti ada struktur keluli. Kenapa mesti ada struktur keluli ni, lori? Ataupun kamu tengok lori tanker, dia punya jarak dengan kepala lori jauh. Kenapa? Sebab kalau dia brake, dia boleh ke depan. Inersia Okey. Itu dia menerangkan. Kita terus kepada muka surat 38 daripada yang ke-38. Jam? Dia orang kacau. Okey, dan last sekali muka surat yang terakhir, kita boleh tengok. Tip SPM untuk mengganti hukum gerakan Newton pertama. Mentor. Okey, Raja 2.51 menunjukkan seekor gajah mengejar seekor harimau. Mengapakah inersia gajah lebih besar daripada harimau? Okey, sebab jisim gajah adalah lebih besar daripada harimau. Okey, dan seterusnya Raja 2.5 menunjukkan 2 bungkusan yang sama, saiz. Bagaimanakah angkasan itu membezakan yang manakah adalah berjisim lebih besar daripada kedua-duanya dalam keadaan tanpa graviti? Okey, boleh baca lah ni. Okey, itu saja untuk malam ni. Saya harap kita dapat faham konsep. Okey, bagi pengiraan, okey, kamu boleh lihat muka surat 35. Ada pengiraan, contoh 2.12. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Okey, minggu depan kita akan bermula pada hari Ahad. Kita akan sambung terus muka surat momentum muka surat 41. Okey, itu saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih.